Boleh. Ah. Kena aku juga yang buat live. Harap kau buat lah sampai keluar dajal, tak keluar-keluar, kau tahu tak? Dah tahu kau tu 7 juta, aku ni baru 1 juta. Tu yang berdua-dua orang tu masuk. Ya, beratus-ratus orang nak masuk IG live saya Ustaz. Tapi Ustaz dah insan terpilih. Tahniah Ustaz. Tinggi juga. IG live dekat Ustaz punya ni dapat 9,000, 10,000 Ustaz. Ui, Mana? debat. 10,000 tu sebab ada engkau. Ustaz. 10,000 tu sebab ada engkau. Aduh, saya tak boleh nak invite Ustaz. Tak tahu kenapa Ustaz. Sejak Ustaz tukar nama IG ni kan, saya memang susah lah nak invite ke, nak apa ke. Pure Azman Official. Aku tak ada blue tick lagi. Okey, so maknanya apa topik yang nak dibincangkan? Yang sesi soal jawab tu aku tak reti. Soal jawab tak reti? Ustaz tak reti? Buta IT Tak, ke Ustaz? bukan, maksudnya soal jawab tu yang keluar, dia akan keluar soalan, dia akan pop up apa benda. Tak reti pun dah. Tak apa. Sebab saya dah sepatutnya dalam IG saya tu dia boleh keluar terus, tapi tak apalah. So saya ada screen capture antara beberapa soalan netizens ataupun followers. Antaranya, kejap saya pilih Ada budak-budak ni Ken Salam tadi, aku tak tahu siapa. Hasnul namanya, Ken Salam kau. Waalaikumsalam. Saya nampak komen kat sini. Bukan dia komen kat sini tadi. Okey, betul. Ustaz janganlah garang sangat. Ustaz kat TV baik, dengan saya garang tau. Dengan saya garang betul. Tak dengar lagi, orang semua tak dengar lagi. Voice audio Ustaz semua garang dengan saya Sekejap Mira, Kau tulis ke tidak? Bukan soalan. Oh, okey. Mira tanya Ustaz, kalau waktu kita solat subuh, doa kunut lupa baca, tak apa ke tak ke macam mana? Solat doa kunut hukum dia sunat. Kalau dalam mazhab Syafi'i sunat, maknanya yang paling tinggi hukum dia, yang paling berat hukum dia sunat saja, tidak wajib. Okey? Jadi kalau sengaja ditinggalkan, sembahyang subuh tetap sah. Tapi dalam doa dalam mazhab Syafi'i, doa kunut kalau tertinggal kena buat sujud sahwi. Tapi kalau dua-dua tak buat pun tak ada masalah. Jadi isunya sah tahu. Yes. Apa lagi? Okey, batal atau tidak wuduk jika kita bersalaman dengan bapa mertua? Tak. Sebab bapa mertua adalah lelaki yang haram dikahwini selama-lamanya. Dia punya kaedah senang saja. Lelaki dan perempuan yang haram dikahwini selama-lamanya tidak membatalkan wuduk. Yang membatalkan wuduk kalau lelaki dan perempuan boleh boleh kahwin bersama. Macam apa? Macam bulan 10 ni ada orang nak kahwin, aku tak tahulah siapa kan. Macam itulah. Okey? Bulan 11 ke macam itulah, tengok bergantung pada Covid ni. Okey, itu satu. Ada dua jenis haram. Ada dua jenis haram. Okey? Pertama haram selama-lamanya. Yang ni tak batal wuduk. Tapi ada haram yang sementara. Contoh, Mira haram berkahwin dengan abang ipar. Dengan adik ipar. Contohnya adik kau dia kahwin dengan lelaki, kau haram berkahwin dengan dia. Tapi haram sementara. Walaupun haram, tapi sentuh batal wuduk sebab dia tak haram selama-lamanya. Okey, terus. Okey. Allah lajunya sekejap Kau merangkak ke baca ke tak? Bukan, sebab kadang banyak sangat soalan pelik-pelik Ustaz. Antara soalan pelik-pelik dia bila Ustaz nak kahwin, Ustaz nak simpan misai ke, apa benda. Apa pula kena mengena dengan aku pula nak tanya soalan aku nak kahwin dengan kau pula? Sebab tu saya kata apis. Ustaz janganlah marah-marah Ustaz. Okey, cepat. Kejap Ustaz. Aku baru lepas sarapan tadi, kau tak. Okey. Macam mana yang dikatakan nikah gantung dan apa hukumnya? Nikah apa? Yang dikatakan nikah gantung? Nikah gantung ni ialah nikah khitbah. Nikah gantung ni dia macam ni tau. Nikah gantung ni dia sama macam nikah perkahwinan biasa. Cuma mungkin
dia dilakukan mungkin sebab keadaan kedua-dua mempelai, lelaki dan perempuan tu mungkin masih belajar, lepas tu nak tunggu macam dah kerja lambat, nak mengelakkan daripada berlakunya maksiat dan seumpamanya, maka mereka dinikahkan awal, mungkin tak buat kenduri, mungkin tak tinggal bersama sebab komitmen masing-masing belajar kolej, tetapi mereka tetap sah sebagai suami isteri. Cuma dari segi nafkah, ada perbahasan, ada kewajipan yang digugurkan sementara waktu. Contohnya isteri tak boleh nak komitmen untuk masak suami, dan suami tak boleh bagi nafkah sebab dia orang ni masih belajar. Selalunya nikah gantung ni mungkin di kalangan orang kata remaja-remaja macam tu, ataupun orang Student yang lah. perlu nikah. Student lah. Student lah yang tak kerja lagi. Okay, faham? Kalau kita solat, kita gerak daripada 3 kali. Gerak sikit daripada 3 kali, batal ke tak solat kita? Okey, kalau gerak, okey. Kalau bergerak tu, kalau bergerak itu ada tujuan, walaupun lebih daripada 3. Kata tujuan yang orang kata tujuan yang mendesak lah, macam tu lah, yang perlu lah. Jadi walaupun lebih daripada 3 kali tak ada masalah. Tapi kalau tak ada tuntutan langsung, maka pergerakan yang banyak yang menampakkan dia seolah-olah macam semayang ke tak semayang ni, maka boleh membatalkan solat. Contohnya pergerakan yang perlu ni macam gempa bumi, kan ada kes gempa bumi video yang viral tu, ada orang dah berlari dah, ada orang masih lagi berpegang kat situ dinding, lepas tu dia terpaksa bergerak lah keadaan bumi tu. Faham? Okey Ustaz. Macam mana kita nak qada solat yang ditinggalkan selama bertahun? Okey, bagi orang yang pada zaman jahiliahnya dulu, kemudian dia nak bertaubat, perkara pertama sekali yang dia kena buat ialah taubat. Taubat. Okey, tak apa. Teruskan. Okey. Yang kedua, dia boleh gantikan solat dia yang mungkin beratus-ratus itu, tapi bukan maksudnya dia kena buat dalam masa 1 hari. Itu nanti akan menyebabkan dia letih, dia akan salah faham dengan Islam, menyusahkan bagi dia. So, dia boleh buat secara beransur-ansur. Hari ni sekali, besok sekali, tak ada masalah. Itu kaedah dia. Ada yang tanya, kalau yang kita mati disebabkan COVID-19 ni mati syahid ke tak? Sebahagian ulama yang meletakkan kategori bahawa COVID-19 ni adalah wabak, maka dia dikategorikan sebagai mati syahid. Sebab dalam hadis, Nabi ada sebut dalam satu hadis, antara syahid itu adalah ta'un. Ta'un ni dia didefinisikan sebagai penyakit menular. Jadi COVID-19 salah satu daripada bentuk penyakit menular. InsyaAllah siapa yang wafat dalam orang kata COVID-19 ni mati syahid. Ada satu hadis lagi Mira dan semua netizen. Nabi kata kelebihan orang yang duduk di rumah tak keluar ketika penyakit wabak. Apabila dia duduk di rumah, dia berusaha untuk mengelakkan penyakit dan dia bersabar dan dia mengharapkan ganjaran Allah, insya-Allah dia dapat pahala syahid. InsyaAllah. So semua memang kena duduk rumah, kena solat, perbanyakkan solat, mengaji dan sebagainya lah. Ustaz, kalau baca Quran, baca pandai tapi mungkin ada salah sikit-sikit, masih dapat pahala ke tak? Maksudnya kalau kita baca seseorang, Nabi ada sebut apa dia? dalam satu hadis, dengar tak suara suara jelas. Dalam satu hadis sahih, maksudnya barang siapa yang membaca Al-Quran dengan fasih, maka dia bersama para malaikat yang mulia. Yang kedua pula, barang siapa yang membaca Al-Quran merangkak-rangkak sebutan huruf tak betul, dia dapat 2 pahala. Pahala pertama kerana kesungguhan dia bersusah payah menyebut huruf, dan pahala yang kedua kerana dia membaca Al-Quran. Jadi jangan putus asa bagi siapa yang tak reti baca Quran. Dia belajar, kadang-kadang ada setengah orang belajar tak boleh juga sebut huruf tu sebab pelat, teruskan membaca, pasti dapat pahala. Ini jaminan daripada Nabi. Apa masalah kau nak gelak-gelak? Terasa. Kejap. Banyak ni soalan ni. Okey, bolehkah kita niat puasa 2 sekaligus? Iaitu puasa ganti dengan puasa sunat?